Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم آمين. ثم أما بعد. InsyaAllah malam ni kita nak lakoh sikit kita baca muka surat 125 bersempena dengan Ramadan. Maka istiqbal Ramadan, sambut Ramadan ni kita baca bab puasa sikit insya-Allah. Kerana disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Allahumma salli ala Muhammad, dan antara sebaik-baik ilmu ialah ilmul hal, ilmu berkenaan hal ehwal semasa kita. Kita nak tepuh benda, maka kita belajar ilmu tentang perkara tu. Kalau dalam bab ibadah, kita nak semayang, belajar ilmu semayang. Kita nak puasa, belajar ilmu bab puasa. Dan ni kita nak puasa, saya kira kita belajar dah ulang kaji pula, mendengar pula ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa. Habis puasa masuk raya, ilmu-ilmu yang berkenaan raya pula, maka saya kira kita belajar. Lepas tu ibadah korban pula lagi, belajar pula ibadah korban tu macam mana, syarat, rukun, sah, sunat ni, adabnya macam mana. Barulah kita dapat melakukan sesuatu ibadah tu dengan sehabis baik, sebaik yang mungkin. Kita nak pergi umrah, nak pergi haji, belajar hak wajib, hak sah, hak larangan, hak adab-adab, ini belajar belaka supaya kita buat tu comel, tidak melanggar tata cara yang sepatutnya. Jadi ni kita nak masuk pada bulan Ramadan, ibadah berpuasa pada bulan Ramadan sekali setahun. InsyaAllah lah kita baca secara sambil lalulah, sekurang-kurangnya untuk kita ulang kaji balik, segar balik pengetahuan kita tentang bab puasa ni insya-Allah. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin. Berkata musannif, yakni al-Syekh Al-Doktor Hisham Al-Kamil Hamid Musa Al-Syafi'i Al-Azhari hafizahullah ta'ala, ada adab dalam berpuasa, serta sedikitlah hukum hakam yang berkaitan dengannya, aturannya macam mana. Mukaddimahnya nak sebut puasa ini difardukan pada tahun yang kedua daripada hijrah, pada bulan Syaban. Tahun kedua daripada hijrah difardukan berpuasa. Fardu tu keluar kefarduannya tu pada bulan Syaban, bukan puasa pada bulan Syaban. Perintah tu turun. Maka bila perintah tu turun, suruh puasa bulan Ramadan. Sebulan. Kata Imam Musayyuti dalam kitab Al-Wasail ila Ma'rifatil Awail, awal-awal orang yang berpuasa itu, ni manusia yang paling awal puasa, ialah Nabi Yuna Adam alaihi salam, yang mana beliau baginda Nabi Adam alaihi salam berpuasa selama 3 hari pada setiap bulan.
Sebab itulah dalam ayat Al-Quran sebut orang ni buat puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti mana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. Maknanya memang asal-asal kejadian daripada Nabi Adam lagi pun ada dah ibadah puasa. Ada dah ibadah puasa. Bahkan kalau tengok zaman kita ni pun telah lama pun agama lain ada di kalangan mereka, dan agama mereka tu ada ibadah puasa. Cuma kaifiat dia beza. Maka hak kita ni ialah yang paling sempurna, hak paling betul mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam tu puasa 3 hari setiap bulan. Dan kata Imam Ad-Dhahhak, puasa yang pertama ialah puasa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Tu maknanya ada khilaf. Tadi kata Imam As-Sayyuti kata Nabi Adam. Ni Imam Ad-Dhahhak kata Nabi Nuh yang mula-mula berpuasa. Dan Nabi SAW pula sempat berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Ini sepanjang hayat baginda Nabi SAW. Selepas mana difardukan, disyariatkan tu, Nabi dang puasa 9 kali Ramadan. 8 kali puasa yang tidak sempurna sebulan, dan 1 kali sahaja puasa yang sempurna sebulan. Maksudnya mana? Bulan puasa tu bukan kata Nabi puasa tinggal sehari dah. Bulan puasa tu kan ya 29 hari saja. Maknanya tengok anak bulan raya dah esok, bukan raya lusa, hujung tu. Maknanya tak sempurna sebulan. Bulan Ramadan tu. Ini bulan Ramadan pada tahun itu 29 hari saja. Berapa kali gitu? 8 kali. Berapa kali Ramadannya 30 hari? Sekali saja. Jadi 8 1 jadi 9 kali puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat dalam Al-Quran yang jadi dalil yang kita baca tadilah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba itu maksudnya kataballahu alaikum, telah Allah Ta'ala tetapkan atas kamu. Tetapkan dengan maksud memfardukan ke atas kamu. Ayat kutiba ni banyak dalam Al-Quran. Kutiba alaikumusiyam, telah difardukan kepada kamu puasa. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Wasiyah. Allahumma salli ala Muhammad. Ada juga kutiba alaikumul qisas. Bab hukum hakikat jenayah Islam, bab qisas. Tu hak wajib-wajib belaka lah tu. Bila sebut kutiba, maka sabit dengan dia tu wajib. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'alla ni semoga akhir. La'alla ni kalau kita ada orang terjemah semoga, ataupun agar kamu bertakwa. Bila mari daripada Allah Subhanahu wa taala ni, la'alla ni jadi pasti. Ni kalau kamu puasa, pasti kamu jadi orang yang bertakwa. Cuma persoalannya puasa kita tu hak guana, nak jadikan kita tu seorang yang bertakwa. Kemudiannya puasa dari segi bahasa bermaksud tahan. Contoh dari Al-Quran, ada dalam ayat Al-Quran disebut inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Ini Sayyidatina Maryam ketika mana mengandungkan Nabi Isa alaihi salam. Dia sebutnya, selepas tu dia sebutkan aku nak puasa daripada bercakap. Benda puasa daripada bercakap, menahan diri, tak boleh cakap dengan orang maksudnya. Maknanya kalau kita nak buat cakap, nak buat bual, orang ajak pergi ngai contoh, puasa ngai.
Ni benda puasa ngai tu tahan diri, tak bungai lagi masa ni, contoh. Dari segi bahasa benda tu maksud tahan. Dari segi syarak tahan dia, menahan diri daripada kedua syarak. Kalau kita belajar dalam ilmu fiqh ni terutamanya, dalam kita belajar secara detail, dia akan sama ni. Makna dari segi bahasa, makna dari segi istilah, dia ada sama. Dari segi bahasa ni, penggunaan bahasa sendiri pada asalnya benda masuk dia. Istilah masuk dia. Bila perkataan ni dalam syarak, benda nak tunjuknya. Macam semayang, as-salatu, as-salatu. Ada maksud semayang tu doa dari segi bahasa. Dari segi syarak, bila sebut semayang, solat tu benda, iaitu satu perbuatan yang buka dengan takbir, tutup dengan salam, ada gitu gini. Maknanya itu dari segi syarak. Maknanya istilah tu kita kena faham lah, baru kita dapat memahami bincang pasal dia. Jadi puasa ni, as-sawmu tu apa? Menahan diri daripada kedua syahwat perut dan kemaluan. Ini besar, paling besar gitu. Perut dan kemaluan daripada mana? Daripada terbitnya matahari. Ada orang dia tahan kau. Tak, bila puasa tengah malam, bila masa pula puasa tengah malam, tidur seorang, orang bujang. Tak, masa tidur memang tak ada orang makan, tak ada orang minum. Orang bujang pula tidur sungguh-sungguh lah. Maka puasa juga. Tapi adakah puasa hak ni? Tak. Bila puasa hak syarak ni, daripada terbitnya matahari sehingga terbenamnya. Ada juga orang sebelum daripada subuh tu kerja dah, sibuk kerja tu dah, dan cara kemakan keminum dah, sampai syih dia tu pagi barulah makan. Adakah puasa? Tak lagi. Pasal pada syarak, pada bahasa memang puasa dah, tahan diri. Tak habis lagi tu istilah dia tu. Iaitu sehingga terbenamnya matahari dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa pada istilah syarak ni. Sebab tu penting niat. Sebab tu penting niat. Kalau tak niat tak jadi, dia jadi hak pada bahasa sahaja. Ataupun jadi pada adat sahaja, maka kena ada niat. Jadi kita puasa ni kerana hak syarak suruh. Kau puasa esok hari ni. Kerana Allah Taala. Niat ta'abdu, niat beribadah. Niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka bila sebut terbitnya matahari dan terbenamnya matahari, maka kita kena tahu waktunya tu. Waktunya tu. Orang dulu kau kena belajar sungguh tak, sebelum ada jadual takwir ni, dia kena tahu masuk subuh tu masa mana, masuk maghrib tu masa mana. Zaman surah-surah dok banyak lagi, zaman surah masjid dok pakai copong lagi, macam mana? Dia kena tahu. Dia kena belajar dengan tengok langit, tengok matahari, tengok bulan dan sebagainya. Kita mana? Kita ni mudahlah sikit pakai taklid kepada jadual ada dah. Tak? Jangan taklid sekadar taklid kepada azan je. Sebab kadang-kadang tak jadi. Tak? Kan banyak kan berlaku. Masa tahun nak learning ada tak mau tak. Talpah mana talpah? Selangor ke mana tau? Tak bila salah azan awal. Orang ni kena lapor kan. Ataupun jangan salah klik awal bunyi pakai azan tau. Tengah-tengah azan berhenti. Minta maaf orang tamak. Salah dak asuk lagi. Orang cak puak habis je. Tau, nak bak kema habis je. Air segelas. Jadi hak gitu mana hukumnya kena ganti. Dia dak sama orang kata dak kira salah kan. Sama macam kita salah makan, salah minum kerana dak ingat. Kerana dak ingat dia terlupa. Hak ni dia bukan lupa, dia tahu dia sedang puasa, tapi dia pergi buka kerana sangkaan pada tukang azan tu betul. Jadi kita sendiri kena tahu waktu. Kemudian tambah pandu dengan azan. Contoh mana? Kita tengok pukul berapa buka ni? Kita tengok tahu yang orang bagi warna pukul 7.15. Berak azan. Tengok lujang sikit, kita lujang. Kut salah. Dah. Hak biasa berlaku, rolik biasa berlaku 7.15 dah pagi. Kita pun tunggu sikit, tunggu abang dulu sikit. Tu tak apalah. Jadi kita sendiri moleknya kena tahu waktu. Sebab kalau salah kau, kita salah ke tak bila pula. Tanya ke tak bila. Jangan main buat salah azan ni, tak bila pun kena cerak molek mana-mana tempat pun. Terutamanya azan hak ni lah, sabit dengan sahur, sabit dengan buka puasa.
Azan hak sembahyang tu pun kena tengok waktu juga molek. Takut salah. Cuma tak sebesar salah bab azan garib dengan azan subuh dalam bulan puasa, kerana ia melibatkan ibadah lain pula, iaitu ibadah berpuasa. Orang tu bangun sahur tu lewat, kata tak apa lah, makan tapi tak bunyi azan. Tolong tak bila bangun lambat kau. Pukul 6 suku tu dah azan lagi, tapi ni masuk subuh lewat 6.30. 6.30. Lama dah kau semakan. Tak bila mana dah azan lagi. Tengok waktu, rupa-rupanya masuk dah subuh. Dia kena dah azan. Black out juga. Tak dengar rumah. Jadi kena tahu waktu sendiri, kena tahu. Terbitnya matahari sehingga terbenangnya. Jangan kita banyak persoalan pula. Dah takwin betul ke tak tahu. Dia lajnah dia tu nak boleh buat takwin tu bukan macam kita sembang kedai kopi buat takwin. Orang alim ilmu falak belaka dah. Ada aturan dia belajar begitu begini. Tengok kiraan matahari tinggi, bulan tinggi. Falak ni payah jemaah sekalian. Falak ni tengok orang belajar macam suka. Kira langit, kira tapi dalam belajar kok banyak kiraan. Bersabit dengan nombor, bersabit dengan matematik, bersabit dengan sudut, ada belaka. Sebab tu antara ilmu hak tak ada dah kurang orang pandai, ilmu bab falak. Jadi takwin hak siapa pada kita tu insya-Allah orang-orang yang ada ilmu padanya. Saya ingat dalam PKP tu ada pihak-pihak yang duduk bobok dalam Facebook. Dia kata kena kita tengok diri. Kalau duduk kat patah, kena tengok patah. Masalah kita tengok tu kita ada ilmu dak. Kalau kita ada ilmu bab tu lain. Kita Fajar Sadiq dengan Fajar Kazi dak kenal dia. Tak. Orang tunjuk ni Fajar Sadiq ke Fajar Kazi. Sadiq tu dia nama orang ke mana? Kita tak erti dia ikut orang erti lah senang. Melainkan kita ada ilmu tu dalam bab tu, apa lah. Dengan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keluar daripadanya puasa yang semata-mata adab. Ada tak puasa semata-mata adab? Ada. Saja tau. Kalau hari Rabu kok aku tak turun makan, makanan tak adab kata. Contoh. Dia puasa adab dia hari Rabu tak makan lah. Tau, kerana tak kenang ke makanan. Ataupun puasa kerana diet semata-mata. Ada ni kan ada kan? IF lah. IF intermittent fasting. Tahu. Keto lah macam-macam lah. Puasa-puasa hak diet-diet tu. Kalau dia sekadar hak tu, maka jadi hak diet saja. Melainkan dia keto, dah belah-belah keto, belah-belah IF dah niat puasa sunat, apa salahnya? Boleh pahala. Tu tak apa lah. Biar ada tambah niat tu. Keto ni dia tinggal nasi. Tinggal nasi dan tinggal benda-benda hak tanam dalam tanah. Mobil ketang ke apa. Kita dang kat wak 2 minggu waktu lipat. 2 minggu waktu lipat. Payah kau nak buat. Sebab hak wajib dah makan malam-malam ni kelas ngaji hari Isnin dengan hari Selasa. Kau bodoh kekak tu kat saya ni diet sikit. Dia sarah lalu diet dia ustaz. Memang kita khabar malam ni saya nak minum air tak sahih daidang. Mari rumah tu lebih pada hak kita khabar. Tak dengan nasi-nasi. Dah lah dah apa ikut kak. Makan habis. Pernah pergi klinik, kata saya gini-gini doktor. Kata saya on diet doktor kalau ikut kang. Diet buat benda. Orang tubuh naik doktor. Naik tubuh tu menunjukkan kita bahagia. Baik, doktor dia tu ada apa lah. Lipat pula kali lagi. Jadi terpulang yang penting dalam bab apa ni diet ke apa ni, kita nak sihat tu memang nak sihat, nak kurus ke apa tu tujuan untuk apa. Saya tengok kadang-kadang tak kena kok kita kejar ke nak kurus apa semua tu. Ada orang tu dengar jogging. Jogging tu sebelum subuh tu start dah. Dah subuh mana? Tak. Jadi tak kena lah. Patut utama ibadah. Kita nak sihat tu biar kerana untuk boleh ibadah. Kalau jadi sihat, jadi kurus molek, diet molek tu tak sampai juga ke tempat-tempat ibadah, majlis ilmu tak ada mana juga tau.
Bukan kata baik besar, baik sehat pun, guana-guana pun biar siapa ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada seorang guru saya lah. Dak tua lagi, guru muda. Pekat abang. Masya-Allah, kalau kira tubuh dia besar tu. Orang besar. Kita rasa kita mengoh tu, dia besar tu. Maknanya kalau duduk sini ni penuh tengok. Besar dia tu. Tapi jemaah sekalian, semayang dak ajing dak duduk tahiyat akhir molek. Melainkan dalam sah jemaah speed lah. Dia tengok main yang sunat dia duduk hok tu tahiyat akhir tu. Tahiyat akhir tu susah orang hok bertubuh besar. Kita dak besar warna ni pun berasa mengoh dah. Dak kepit beruk kan. Dak tekan macam-macam. Tapi dia tu memang semayang comel. Lepas tu kalau dia duduk dalam majlis ilmu depan guru dia duduk antara dua sujud. Duduk lebih freely tu. Sepanjang-panjang majlis ilmu kata boleh ustaz. Tahu. Bila kita besar nekan lutut, duduk begitu kejap lengoh tu. Dia mula-mula ada dan duduk sila, boleh duduk sila lama mengajar. Habis-habis mengajar baru tukar. Kata mana? Adab dia mengajar je. Tak banyak tukar kaki. Adab depan guru dan sebagainya. Dia maknanya payah nak jumpa lah. Dalam bab makan, dia akan terasa hati sangat kalau orang duduk kutub kritik makanan lebih-lebih. Tahu? Sangat ada patut berlaku. Ni bulan puasa ni kena jaga-jaga lah. Tahu? Kita dak kenang, senyap sudah lah. Nak kata pun biar pandai-pandai patut. Kita kena lapik kita ni nak kata makanan, kita kena kata gini. Moleknya dak kena dengan selera saya. Dah lain sikit tau. Sebab dak kena dengan selera ni betul. Ada orang lah ke manis. Ada orang lah ke masing. Salah orang buat manis kita jawab. Minta maaf. Dok selera mana? Dok kena dengan selera saya. Tak apa lah. Ni kau kadang kita kata bahas ke makanan tu, macam kita ni duduk dalam rancangan MasterChef. Tu menasabah rancangan. Tapi macam rancangan gitu jadi munuh kau. Jadi semua orang yang tengok rumah ni pun dia jadi macam dia MasterChef. Pergi kita makan kau isyarah ke makanan. Panggil waiter, dek mari dah. Apa sekian isyarah. Macam dalam rancangan kau jadi makanan tu lah. Saya ambil daripada guru saya tadi. Dia sangat beradab dengan makanan. Makanan hok orang buat sedia catering tu duk apa comel ayam. Orang makan kutub buang tersapuh. Kita tengok muka dia lain tau. Dia pun ambil makanan orang bagi tu senyap. Kita pun ikut, ambil tak ikut. Naik ke rumah, naik ke bilik. Senyap masa makan. Bila makan tu tengah makan molek tu, dia kata, ni molek-molek ada je boleh makan. Apa kita maknanya nak berkira lebih sangat, nak kata gitu gini. Maknanya masih berikat boleh makan, dia makan. Jadi sebab ada setengah orang memang dia lebih buat makan, dia beralih buat makan. Tak kena gini-gini. Jadi kena asuh diri kita beralih di kita setara mana pun pasal makan ni. Jangan kita berlebih. Ikutlah akhlak para ulama, ikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tak kenal, Nabi tinggal. Kita nak komen macam tadi. Tak kena dengan selera saya. Orang-orang terdekat kita faham lah. Dia tuduh apa sedap kita tu. Kurangkan. Itu salah satu bid'ah yang teruk lah. Kita buat iaitu mengutuk, mengeji makanan. Kalau kita perlu kerana kita nak betul orang jual tu, khabar molek dia. Kak apa jadi ni benarnya kak ikut kak buat ni. Okey kak boleh teh mula ke? Tanya orang mula ke? Sebab kadang-kadang ada isu juga orang yang jual makanan ni. Sebab kita pun pernah jual makanan ni duk mesti. Kadang-kadang kita jual ni makanan benda hok kita dok teh makan dulu sedap kedok. Kira pakai siap pakai jual. Akhirnya dok kenalah dengan masyarakat setempat. Tu bab orang negara pula. Tapi mesuk kat surau ni dengan sedap tak? Cuma doakan lagi je. Pausa pula dah. Kelebihannya daripada Sayyidina Abi Hurairah, kelebihan puasa daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa as-siyam. Ini hadis kursi lah ni. Wa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnatun فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل
ini mru'un sa'imun marrataini walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis sa'imi atyabu 'inda Allah yawmal qiyamati min rihil misk وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه صلى الله عليه وسلم. Ini hadis panjang yang cerita mengenai fadilat puasa. Banyak benda dalam ni. Sangat banyak faedah dalam hadis ni. Qala, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Maknanya Allah Ta'ala rahsiakan bagi setiap orang ni pahala puasa dia tu. Kan biasa kita jumpa pahala ni diganda-gandakan 10 sekian-sekian. Tapi pahala puasa setiap orang ni di sisi Allah Ta'ala tu rahsia di sisi Allah Ta'ala setara mana. Jadi hak kita bimbang ni ialah lah ke zikir. Wal-iyazubillahi min zalik. Jadi moga-moga hak tahun ni puasa kita tu di sisi Allah Ta'ala tu rahsia di sisi Allah Ta'ala tu besar. Dengan amalan-amalan kita hak kita buat. Walaupun kadang-kadang kita nak masuk puasa ni kita rasa tak bersedia. Ada orang sibuk kerja shift penuh nak dapat puasa. Allah tak bersedia sungguh dengan puasa bulan tahun ni. Contoh tak. Tapi ulama kata apa? Pada malam pertama puasa. Contohnya kita puasa contoh hari Selasa minggu depan. Maknanya Isnin malam lah, malam pertama Ramadan. Kata ulama dipesan supaya kita ni banyak berdoa, menguatkan azam dan membesarkan niat. Walaupun berasa tak sedia, ya Allah berazam tahun ni tarawih nak tunggu sampai habis, sampai witir. Berazam tahun ni sekian-sekian, minta Allah Ta'ala tolong besarkan niat, kuatkan azam, banyakkan doa. Moga-moga nazrah Allah malam pertama, pandangan Allah pada malam pertama Ramadan ni, kita sungguh pada niat, sungguh pada azam ni, banyak berdoa ni, Allah Ta'ala bantu kita untuk malam-malam yang seterusnya. Itu di sisi Allah Ta'ala, bantuan Allah Ta'ala. Kalau kita masuk je sekadar masuk, bimbang-bimbang keluar bulan Ramadan ni sama macam keluar bulan lain. Wa'iyadzubillahi min zalik. Sesungguhnya puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan beri ganjarannya, dan puasa itu adalah benteng bila suatu hari itu salah seorang daripada kalian sedang berpuasa. Benteng tadi benteng apa? Benteng daripada maksiat, benteng daripada api neraka, dan benteng daripada perkara-perkara yang mungkar. Seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata yang keji. Bila puasa jangan kata perkataan yang buruk. Usahlah bising. Usahlah bising dengan maksud benda banyak nak cakap. Cakap pula cakap hak tak tahu kala suka banyak sangat. Jangan. Kurangkan. Tahan mulut kita. Biar puasa, bulan puasa lain, berlainan dengan hari-hari hak lain. Siang hari puasa, kita banyakkan zikir, senyap duk zikir seorang. Kurang bercakap. Kurangkan bergalak ketawa dan sebagainya. Dan usahlah bersikap tidak tahu. Ni Allahu alam. Makna ini Wallahu alam. Saya dok teringat saya makan makna syarah bagi bersikap tidak tahu. Tangguh tu. Jika ada orang lain yang menghinanya, orang puasa ni ada orang mari hinanya atau mengajaknya berkelahi, ajak balah, maka hendaklah dia mengatakan aku sedang berpuasa, aku sedang puasa. Ini boleh khabar orang itu tengah puasa. Tak orang mari buat balah, mari nak canggah juga. Dia tak ambuh cari pasal. Tak. Maaf aku puasa ni. Maaf aku puasa. Ataupun sebut maaflah bulan puasa ni kita puasa ni, awak puasa saya puasa. Tinggalkan. Lepas kita sebut tinggalkan. Elokkan perbalahan. Demi yang jiwa Sayyidina Muhammad berada di tangannya, maknanya demi Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada wanginya minyak kasturi. Ini di sisi Allah Taala begitu. Sebab tu ada disebutkan makruh kita bersugi selepas pada zuhur. Disebutkan begitu. Kerana mengekalkan bau mulut bagi orang berpuasa. Cuma ada setengah imam, setengah ulama, mereka berpendapat tidak. Sunat juga untuk bersiwak ketika mana selepas zuhur, bila ada tujuannya. Ini contoh nak sembahyang siwak juga. Ada yang mengatakan tidak, selepas pada waktu zuhur makruh untuk bersiwak. Maknanya mencuci mulut lah tu.
Dan untuk orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Setiap orang puasa ni dia ada dua kegembiraan, iaitu apabila dia berbuka dia gembira. Hak ni semua orang akan dapat. Bahkan orang duk puasa pun tupang. Tak, dia duk puasa. Orang buat iftar mari puasa buka terang surah. Pakat suka dia pada orang lain. Dak puasa pun tak. Ada juga pasal itu. Tak. Roliknya semua orang yang berpuasa mesti gembira masa ni. Tak ada orang saya tak jumpa lagi setakat ni nak puasa sedih. Dah mana sedih dengan nak buka dah ni. Itulah sedihnya nak buka. Tak, rasa nak puasa lagi pukul 12 malam. Jangan jumpa dah. Biasanya suka tengok jam sama. Mana? Ni tak nampak kuih hari ni, tak nampak makanan hari ni, tak nampak air dan sebagainya. Gembira ketika mana berbuka puasa. Kalau kita tengok syarahannya, tak, gembira kerana boleh apa? Boleh buka, boleh jumpa makanan semula. Yang lebih utama lagi sebenarnya gembira kerana kita telah berjaya melakukan ibadah. Kena letak tu dulu. Tak, kita ingin nak buka puasa, kita suka. Tadi suka tu letak hak pertamanya kata. Suka syukur kerana alhamdulillah hari ni dah berjaya dah laksana satu ibadah besar selama sehari puasa. Tak tu. Yang kedua barulah sebab terdia makanan tu dan sebagainya. Yang kedua dia bergembira disebabkan ibadah puasanya itu yakni dia kalau tengok matang tu wa idza laqiya rabbahu. Bila dia jumpa, kegembiraan kedua ialah bila dia jumpa Tuhan. Bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, dia suka melihat pahala daripada puasa-puasanya itu. Yang pertama, suka atas dunia ni, ketika mana buka puasa. Yang kedua, suka ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana memandang kepada pahala-pahala puasa. Sesungguhnya Allah Taala telah mewajibkan puasa ke atas umat Islam pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Penetapan bulan Ramadan yang pertama ditetapkan masuk bulan Ramadan dengan salah satu daripada dua perkara. Yang pertamanya ialah dengan kelihatan anak bulan pada malam ke-30 pada bulan Syaban, dan memadailah seorang saksi yang adil. Baik. Nanti anak bulan lah ni. Tengok-tengok anak bulan, tak nampak anak bulan tak. Gelap gambar contohnya. Maka macam mana cara yang kedua, iaitu sempurnanya bulan Syaban 30 hari. Dah tengok malam tak nampak. Jadi esok dah puasa lagi. Bila esok dah puasa, Syaban tu sempurna dah 30 hari. Malam tu tak payah tengok dah nak bulan kali lagi. Sahih dah puasa lusa tu. Sebab bulan Syaban tu cukup dah 30 hari. Ada kot orang mikir dah malam mari tengok dah bulan dah nampak. Apa nak tengok bulan malam ni? Dah tengok dah malam ni. Bulan Syaban tu 30 dah. Bila 30 dah, paling banyak setiap hari dalam sebulan tu memang 30. Lepas 30 tu akan masuk satu bulan seterusnya. Maknanya bulan Ramadan dah lepas tu. Sekiranya susah untuk melihat anak bulan. Jadi bila susah dah nampak tengok anak bulan ni, maka dengan sempurna 30 hari. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghamma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30 yawman. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang bermaksud berpuasalah kalian ketika melihat anak bulan, dan berbukalah kalian ketika melihat anak bulan Syawal pula. Berbuka daripada puasa, iaitu bulan Ramadan. Sekiranya kabur, maka sempurnakanlah bilangannya 30 hari, yakni 30 hari Syaban. Dah nampak. Maka sempurnakan 30 hari Syaban. Hari yang seterusnya tu 1 Ramadan. Hukum puasa yang pertama niat, iaitu memasang niat pada waktu malam dan mengulangnya setiap hari, kerana setiap hari merupakan suatu ibadah yang berasingan. Maknanya ibadah puasa tu pada setiap hari tu dia berasing-asing. Maka kena niat puasa untuk setiap hari. Niatnya bila? Pada waktu malam. Kerana puasa wajib niatnya pada waktu malam. Kalau puasa sunat niat pagi tu boleh lagi. Puasa wajib kena niat waktu malam. Yang kedua, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja, adapun terlupa maka tidak batal. Orang dah ingat, biasalah berlaku dah, terutama awal-awal puasa. Awal-awal bulan puasa ni mendak teringat masuk ke bulan puasa, maka makan dan minum tu biasa berlaku dengan sebab terlupa. Dah kalau banyak pun
dok kira lah. Asalkan lupa. Yang penting lupa. Kalau teringat tahu dalam keadaan sedar, makan sikit je saya makan sebutir nasi, batal puasa. Dok ingat makan sekuali, tak apa. Dok. Dengan syarat betul-betul dok ingat. Ada pun sengaja sikit pun jadi batal. Tahu. Saya telan air belang-belang koma je, bukan telang, telang. Sengeleng buat banyak-banyak akhirnya telang. Batal puasa. Kalau tu sengaja bermain-main hingga tertelang. Kalau dulu kok masa budak-budak memang sengeleng pergi ke paik tu, togok air. Faham dia tau? Nak ambil mayang. Ambil mayang lalu. Dah togok air. Ada pun terlupa maka tidak batal. Ada kita baca sebelum ni, kalau orang tu orang soleh, kita tengok dia minum air ataupun makan bulan puasa, la ego, jadi rezeki untuk dia. Ada pun tengok dia tu memang orang kita tahu dah. Orang hok lipat tak mau, nampak je tegur, "Warna makan kau." Tu dia terlupa dak tu, kita tegur. Kalau orang soleh, biar dia dengan rezekinya itu. Rudahlah pada soleh ke. Apa yang sampai ke kerongkong daripada suatu rongga yang terbuka. Sampai ke kerongkong ni, kerongkong kita ni daripada rongga yang buka, daripada makanan, minuman dan sebagainya. Adapun ubat-ubatan, itu panjang pula perbahasan. Kena tengok hukum hakam yang seterusnya pula. Yang ketiga, muntah dengan sengaja, sengeleng muntah, jolok ni. Yang ambil batang aiskrim tu, Pak doktor besar yang ambil batang aiskrim kedai. Jolok-jolok muntah. Maka batal puasanya. Adapun orang yang tidak sengaja muntah, maka dia tidak batal puasanya. Dia tak boleh tengok muka kawan dia tu. Tengok muka kawan tu muntah. Dah berbalah kawan. Muntah tu tengok muka kawan. Tahu? Kata mu bulan puasa ni masa halu lupa aku. Takut muntah. Tak sengaja tak apa. Cuma saya ada tanya Fadil Ustaz Hanafiyah abang ni. Ahli panel klinik fatwa Terengganu tu, masa mari kuliah bab puasa, dia suara. Saya tanya bab mutah ni Syekh, kalau orang tu dia tak sengaja mutah, tapi dia sengaja melihat sesuatu yang rolik ni, dia tahu dah kalau dia tengok mutah. Pergi kita tengok kau, macam mana? Syekh Usamah kata tangguh jawapan. Tak tangguh jawapan sebab dia tu nak kait ke mana. Jadi kita tunggu jawapan pula. Maknanya dia tu contohnya dia boleh tengok. Dia ikut letak dia. Dia boleh tengok. Tapi dia sekali tengok, kamu tahu dah nak tengok mutah. Tak apa, kita tengok bulan puasa. Jadi guanya. Dia kira sengaja ke? Tak tu. Dia wallahu a'lam, setakat ni katung dulu. Yang keempat, bersetubuh dengan sengaja. Adapun orang yang bersetubuh selepas maghrib dan sebelum subuh, maka tidak batal. Sebelum subuh ni guanya contoh. Sebelum subuh, kemudiannya mandinya tu tangguh selepas subuh, sah puasa. Jadi tangguh mandi bersama isteri tu, ngujung-ngujung tu, lepas tu nak mandi takut dah sahur langsung, maka sahur dulu, mandi tu lepas orang azan. Tu tak apa. Hak bolehnya bersama pasangan itu ketika naik matahari dan antara naik matahari dan tenggelam matahari, waktu siang lah maknanya. Yang kelima, istimna', iaitu menurunkan air mani dengan sentuhan atau disebabkan perbuatan tangan dan selain daripada itulah. Ini sengaja mengeluarkan. Ini haram dan membatalkan puasa. Adapun orang yang bermimpi ketika tidur atau turunnya turun mani tanpa sentuhan, maka wajib ke atasnya mandi dan puasanya sah. Ada orang setengah mungkin dia galak sangat, dalam mang dia tu galak. Dia tengok rupa comel tu keluar mani. Dia tahu tak? Ada. Tak. Orang surah ni raju belaka tak apa lah. Maknanya bulan puasa ada kok orang pakai seksi tau. Dia tu pergi nak bazar nak beli tipu romak je. Orang jual ni pakai seksi semacam bulan puasa, tak kerti puasa. Maka dia tu tengok tu, nafsu tengah keluar menyebabkan keluar air mani tanpa dia buat sentuhan dan sebagainya pun keluar gitu. Wajib mandi, sah puasa. Ataupun mimpi, tu sah lah. Wajib mandi.
Yang keenam, haid, maka haram ke atasnya puasa. Orang yang perempuan yang haid, dia dok puasa tu boleh pahala. Pelik tau. Tapi buat apa boleh pahala? Sebab dia dok puasa tu kerana agama yang larang puasa. Bila agama hok larang, dia ikut, maka boleh pahala. Maknanya orang puan bukan duk saja kalau kira masa haid, dia dalam keadaan keberuntungan dah. Melainkan masa dok haid pun dok puasa dah. Dok haid dok puasa. Masa uzur kau sedar dia. Tapi ada orang yang terhalang daripada puasa, tetaplah dia tidak boleh makan sembarangan depan orang. Kan mak-mak kita dulu, kak-kak kita dulu, kita tak tahu ya uzur sebenarnya. Sebab tanya tak boleh puasa pun, kalau dia nak makan pun susuk-susuk no. Tahu. Learning pergi makan RNA. Tahu. La ilaha illallah, boleh tahu. Orang tanya, "Mana duk puasa?" Kami uzur. Tahu. Kan tu cara dia. Dah. Yang ketujuh, nifas. Nifas pun tak boleh juga. Maka haram ke atasnya puasa. Nifas ini darah yang keluar daripada orang yang selepas beranak. Yang ke-8, gila, batal puasa kau. Cuma tadilah soalan yang berkaitan. Dia buat sesuatu, sengeleng buat sesuatu yang boleh menyebabkan dia gila. Gila ni dia hilang akal. Hilang akal. Dok kira dia buat guna-guna, dia latung kepala dia tiang segi rumah. Hilang akal. Guana dia tu. Batal puasa, kena kati kedok apa semua tu, berkaitan belaka tu. Yang ke-9, murtad, iaitu keluar daripada Islam setelah menganutnya, waliyazubillah. Tengah hari tu keluar agama, maka batal puasa. Seterusnya berikut adab-adab berpuasa dan sunnahnya. Kalau kita buka kitab fiqh, dia detail lagi. Contohnya orang haid tadi, dia dalam keadaan haid dah, lepas tu dia suci dah, asar suci, waktu asar hingga ke garis tu dia teguan ni, dia boleh dalam keadaan tak boleh puasa dah, tapi dia boleh makan lagi, ataupun dia tu kena nahan diri dah daripada makan. Orang gila dah, zuhur gila, asar kembali semula akal, lepas asar tu guana dia tahan diri ke boleh makan macam biasa ke, sebab dia batal dah. Tu kena tengok, buka kitab fiqh pula kalau dam, panggil orang daurah ke, bab fiqh puasa ni hak ringan-ringan. Ada adabnya sikit lagi dah. Yang pertama, ada adab puasa, maksudnya hak sunat-sunat. Segerakan berbuka dengan syarat tadi, biar tentu masuk waktu dulu. Ada waktu lagi, segera tu tak jadi, batal puasa pula. Bila segera tu? Bila sahih masuk maghribnya. Contoh kita dengan azan, adakah kena tunggu habis azan? Tak. Allahu Akbar, boleh puasa, boleh buka dah. Tak. Sahih waktu orang azan boleh buka. Habis azan tak, boleh buka dah. Jika mana mula azan tu. Sebab tu kadang-kadang kita dengar takbilah pun dia azan, lepas dia azan utama tu kadang senyap kejap. Togok air tu. Tak. Jangan bahas itu tu. Nunggu orang. Nunggu orang mana? Orang stay tu lah, dia segang nak makan selagi dah habis azan. Takbilah bahan nasi. Tak, nanya ke dia rumah. Takbilah biasa, masuk waktu dah. Azan dulu ke? Togok air dulu. Takbilah, togok air dulu apa? Masuk waktu. Biar tentu dulu habis. Baik. Segerakan berbuka. Yang kedua, lewatkan sahur. Sahur lewat sahur lewat. Moreh tu duk kira sahur tau. Sahur dah malam, dak wangu. Moreh tu duk kira sahur. Sahur ni sunat pelewat. Sebab tu kalau orang qiyamul lail pun dia qiyam dulu, bukan dia sahur dulu. Qiyam dulu baru sahur. Ataupun dia sahur, lepas tu dia sembahyang mula. Tu tak apalah. Yang penting sunat tu kira sunatnya pelewat. Pelewat pun kena tengok waktu juga. Sebaiknya berhenti ketika mana imsak, bukan berhenti ketika mana azan. Berhenti ketika mana imsak. Itu paling baik. Sebab pada sahur ini ada barakah. Jadi kena bangun sahur walaupun minum sikit. Sahur tu sendiri sunat dan sangat berkat, kemudian lewatkan sahur. Malah nak bangun sahur tapi ada air kat kepala katil, bangun togok tidur mula, boleh dah pahala sahur. Bukan nak suruh tidur mula tu, nak kabarnya sahur kena buat walaupun dengan seteguk air. Sabda Nabi SAW, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftara wa akharus sahur.
wa akharus sahur, yang bermaksud kebaikan terus mengalir kepada umatku selagi mana mereka segera berbuka dan melambatkan sahur. Nabi nak royak penting tu. Segera berbuka dan melambatkan sahur. Tak usah buat warak pada orang lain lah. Saya tak boleh buka lagi, lepas isyak baru saya buka. Tak usah. Yang ketiga, meninggalkan kata-kata yang buruk seperti mencarut, menipu, mengumpat. Kata-kata hak kotor, hak dok comel pada adab, pada agama, kita tinggal lah. Mengumpat tu hak haram tu, menokok, nambah cerita, mengadu domba dan sebagainya, tinggal-tinggallah bulan puasa. Moga-moga boleh tinggal pula selepas puasa. Yang keempat, berbuka tu pula dengan apa? Sunatnya dengan tamar yang pertama. Tamar ni benda wakhma. Wakhma tu pula sunatnya ikut terutangnya wakhma hak basah dulu, hak segar, hak masak segar. Dulu tak ada tanah air kita ni, lah ni ada dah. Yang masak tu dia potoklah peti frozen atau Malaysia. Lah ni ada kan, hak hitam molek tu, bila kita cair dia tu dia macam sejuk lembut tu. Tu hak kata hak kurma, hak basah segar tu. Kemudiannya kurma kering. Kemudiannya tak ada maka air. Dan juga makanan manis yang tidak disentuh oleh api. Makanan dia hak manis hak disentuh oleh api. Makanan semula jadi salah satunya buah. Tak ada tu barulah makanan hak manis yang disentuh oleh api. Kuih-kuih kita lah. Naik bak tahu. Maknanya ada naik bak, ada khema dulu. Naik bak dulu, khema dulu. Itu ada orang dia gitu. Dan khema tu pula sunat diwitirkan, diganjilkan. Ambil 3, 5 dan sebagainya. Bahkan sebenarnya kalau orang telah terbiasa, dia padangan khema je. Buka padangan khema, sahur padangan khema. Cuma kita ni dah rolik dah. Perut nasi ikan singgang ni kau. Dia nak ke nasi juga sahur biasanya. Cuma boleh belajar untuk dikurangkan. Akhirnya 10 hari puasa ngelah tu padang dengan susu, dengan khema, dengan air sejuk je sahur. Comel lah. Saya teringat ada seorang orang India, bukan Muslim lah. Dia kata pelik orang Islam Malaysia. Ramadan ni kan bulan puasa. Puasa ni dengan maksudnya kurang makan. Tapi apa puasa Malaysia ni kau kuat makan? Tak boleh jawab itu. Tak jawab kau ni. Sungguh. Bulan puasa tu segala jenis makanan tak ada dalam bulan lain. Tahu? Naik bak kalau tanya lepas raya ni marah dia orang jual. Tahu? Mana ada orang jual naik bak lepas puasa. Tahu? Rayaknya dalam puasa baru terbit makanan. Patutnya kau kurang makanan. Betul dah India tanya dia. Dia kata pelik dengan umat Islam Malaysia. Susah nak jawab. Yang kelima, berbuka dengan tamar dan air disertai doa kita makruf doa lah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba az-zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Sekurang-kurangnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita cak puak dan bismillah. Yang kelima, bersedekah, memperbanyakkan sedekah dan memberi makan orang-orang fakir dan miskin. Juga beri makan kepada orang puasa, belanja orang buka puasa tu. Sebabnya gini, bila kita belanja makan buka puasa, maka pahala puasa orang tu boleh kita. Dah hilang dak pahala puasa orang tu dah. Kita boleh juga pahala dia. Man fattara sa'imah, barang siapa yang memberi makanan buka puasa kepada orang puasa, maka baginya pahala puasa orang tersebut. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu antara makanan utama kita nak bagi ke orang buka puasa bulan Ramadan ni, kita bagi khema. Awal puasa ni hadiah khema, badi-badi tukar lah. Saya beli, awak beli, tukar. Kalau kita beli untuk masing-masing untuk jadi hadiah. Saya beli, awak beli, tukar, jadi hadiah. Maka jadi hadiah tu, patut orang pula pakat belajar dah mula-mula buka tu dengan khema, maka betul-betul lah dia buka dengan makanan kita. Maka boleh pahala. Maka pakat-pakat tukar lah. Beli khema, bagi tukar masing-masing, beli hadiah. Membaca Al-Quran, maka inilah bulannya. Bulan lain baca Al-Quran banyak dah. Hak ni perbanyakkan lagi. Bulan lain tak baca Al-Quran, bulan puasa ni lah jadi titik tolak untuk mula baca Al-Quran. Dan begitulah seterusnya. Serta berzikir, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil la ilaha illallah, serta berselawat ke atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal royak bulan ni biar lain cara amal kita dengan bulan sebelum-sebelum ni. Jangan sama je ataupun kurang. Wal iyazubillahi min zalik. Kerana Allah Ta'ala buat tawaran banyak.
tawaran besar kepada kita. Macam kita lah, kita tahu hadiah ke anak kita. Anak kita buat donor, bengang kat rasa. Kita beri hadiah nak suruh jegal tau. Tahu? Abang buat sekian-sekian, ayah nak beri hadiah. Dia buat tak tahu, tak apa lah, tak ada hadiah pun. Bengang kat dah kita. Jadi jangan gitu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak buat jualan murah ni. Nak beri pahala borong pada kita, kita sambut dengan perbanyakkan amal, biar beza dengan bulan-bulan lain. Peringkat-peringkat puasa yang pertama, puasa umum, iaitu menahan daripada kedua syahwat perut dan kemaluan. Hak ni puasa orang awam seluruhnya. Tak, dia puasa daripada perkara hak menahan, perkara yang membatalkan puasa saja. Kita semua dah. Dah. Orang yang puasa. Yang kedua, puasa khusus. Hak ni kita berpeluang nak jadi. Dah, hak pertama tu sahih dah. Alhamdulillah kita dak batal puasa kita dengan syahwat dan makan, syahwat perut dan kemaluan, makan minum ni dak. Kita nak pergi hak peringkat kedua, puasa khusus, iaitu menahan anggota daripada perkara-perkara yang haram, seperti menundukkan pandangan, yakni anggota mata, dan tidak menyakiti orang lain, yakni anggota lidah. Maknanya anggota badan kita ni kita jaga daripada buat perkara haram. Telinga kita jaga daripada dengar hak haram. Lidah kita jaga daripada cakap hak haram. Apa dia lagi? Mata kita jaga daripada melihat hak haram. Kaki kita jaga daripada melangkah pada hak haram. Tangan jaga daripada buat perkara-perkara hak haram. Kata orang ikut dang, sekak jalan orang dan sebagainya. Tu kita jaga. Maka kita akan mendapat puasa yang khusus. Hak ni kita peluang ni. Kita peluang dapat. Jadi usahakan. Yang ketiga ni payah sikit lah. Hak ni peringkat orang-orang terpilih lah. Iaitu puasa daripada bimbangkan dunia dan memikirkannya, dan membuang semuanya yang selain daripada Allah Ta'ala. Rekahnya, dia puasa daripada yang selain daripada Allah. Dalam hati itu Allah dia. Dia puasa daripada yang selain daripada Allah. Tahan diri dia daripada yang selain daripada Allah. Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ni duduk di peringkat pertama dah. Usahakan tahun ni biar boleh naik ke peringkat kedua itu. Moga-moga Allah Ta'ala pilih seterusnya untuk kita naik ke peringkat ketiga, puasa khususul khusus. Itu sajalah untuk malam ni. Sekadar lalu sekejap untuk kita sempena masuk kepada bulan Ramadan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Minta banyak ambil masa lama sikit. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma arzuqna lailatal qadr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.